Kita sampai pada muka surat yang ke-13. Maka ketahui bahawasanya ilmu itu dituntut akan dia fardu pada jumlahnya. Pada jumlahnya 3. Yakni ilmu yang wajib kita pelajari, sebagaimana hadis Nabi SAW, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimah. Menuntut ilmu adalah wajib ke atas setiap orang Islam, lelaki dan juga perempuan. Maka wajib menuntut ilmu itu ada 3. Jumlahnya itu 3. Yang pertama ilmu tauhid. Pertama ialah ilmu tauhid, ialah mengenai keesaan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua ilmu sir. Ilmu sir ni ilmu rahsia. Ilmu rahsia masuk di situ ada ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf dikehendaki dengan dia itu barang yang bergantung dengan dia hati, yakni ilmu yang berkaitan dengan hati, seperti mengenai sabar, mengenai tawakal, mengenai rajak, yakni harapan kepada Allah, mengenai hasad. Hasad maknanya dengki, yang merupakan satu penyakit yang cukup bahaya, menghapuskan segala amalan-amalan yang kita lakukan. Selain daripada itu takabur, sombong. Lebih-lebih lagi sombong dengan Allah Ta'ala, yang menyebabkan seseorang itu boleh terjerumus dengan syirik yang kecil. Dia panggil syirik khafi, syirik yang tersembunyi. Dan banyak lagi penyakit-penyakit hati yang perlu kita belajar, supaya amal ibadat kita, biarlah kita buat tu tak ada syirik. Kita buat amal ibadat tidak ada sombong. Maka ramai manusia yang buat amal ibadat dari segi zahirnya molek, tetapi di dalam hatinya tidak ada ikhlas. Di dalam hatinya tidak ada berserah diri pada Allah. Akhir sekali amal ibadat ini ditolak oleh Allah. Innallaha la yanzuru ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum. Allah Ta'ala tak tengok pada bentuk wajah kamu. Allah Ta'ala tak tengok zahir kamu. Zahir semayang belum tentu. Orang boleh semayang 400 rakaat, tapi hati itu belum tentu. Jadi kita boleh semayang banyak-banyak, tapi hati itu kalau kita tidak ikhlas, ditolak oleh Allah. Ada orang hanya semayang 2 rakaat saja, tetapi 2 rakaat itu benar-benar ikhlas kepada Allah, diterima oleh Allah Ta'ala. Maka ini berkaitan dengan hati. Tidak dapat tidak kita kena belajar supaya amal ibadat kita tadi dilakukan dalam keadaan bersih hati kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala tidak mahu amal ibadat yang kotor. Sebab itu disebut dalam Al-Quran, inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sembahyang itu mencegah daripada perbuatan keji dan juga perbuatan munkar. Sembahyang itu adalah ibadat. Perbuatan keji, perbuatan munkar ini adalah berkaitan dengan hati. Termasuk juga zahir, perkara munkar seperti berzina, minum arak. Perkataan keji, perbuatan keji termasuk juga dengan hasad, dengki dan sebagainya. Maka ada orang yang semayang, walaupun dia semayang siang malam, hasad, dengki itu ada lagi, tak boleh nak buang. Sedangkan dalam hadis mengatakan innal hasada ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul hatab. Sesungguhnya hasad ini memakan kebaikan, makan habis kebaikan. Kama ta'kulun narul hatab, sebagaimana api makan kayu api. Kayu api kita dah kumpul banyak-banyak sampai timbung kayu api, ambil api kita berbakar, akhir sekali jadi abu. Bila jadi abu, mari angin tiup, habis kosong, tak ada apa-apa. Itulah amalan yang tidak ada ikhlas, amalan yang dalam hati tidak ada bersih, kotor dalam hati. Maka tidak dapat tidak kita kena belajar membersihkan hati kita. Dan belajar ilmu mengenai bersih hati ini dipanggil ilmu tasawuf, ilmu sufi. Sufi ni suci. Sofi. Itu maknanya suci. Sebab tu sahabat Nabi dipanggil ahli sufah, duduk dekat serambi Masjid Madinah, duduk sama Nabi, berzikir, menyucikan diri mereka. Ini dipanggil orang ahli sufi. Maka dia kata kena belajar mengenai tasawuf yang berkaitan dengan hati dan perjalanannya. Yang ini dan berkaitan, perkara yang berkaitan dengan hati.
Banyaklah di antara yang kita sebut tadi, hasad, dengki dan sebagainya. Dan yang ketiga, ilmu syariat. Ilmu syariat di sini ialah ilmu fiqh. Kita kena belajar mengenai sembahyang. Tak belajar bab sembahyang, tak sembahyang. Sembahyang tak belajar, mungkin tak sembahyang. Ada seorang sahabat Nabi, dia sembahyang. Lepas dia sembahyang, Nabi kata, sembahyang lagi kamu, kamu tidak sembahyang lagi. Sahabat Nabi ulang balik. Nabi kata, sembahyang lagi, kamu tidak sembahyang lagi. Dia ulang balik. Maka Nabi tanya pada sahabat Nabi, pandangan kamu tentang lelaki itu? Dia kata dia sudah sembahyang. Dia sudah sembahyang. Nabi kata dia belum lagi sembahyang. Tapi dari segi perbuatan dia sembahyang lah. Ada orang sembahyang, asal sembahyang sudah. Dia tengok waktu pukul 4.30. Baru lagi masuk asar. Pukul 5 dang lagi kegi boleh. Dia kira gitu. Pukul 6 dah, pukul 6 masuk duk tangguh lagi. Pukul 7, dekat pukul 7 nak asar. Dah boleh kegi habis asar, mayanglah kerja. Pas mayang lega, tak apa, asal mayang sudah. Ada orang asal sembayang sudah. Sedangkan sahabat Nabi, di antaranya Saidina Ali, apabila mendengar azan, muka dia pucat. Pucat takut. Takut. Akhir sekali Saidina Ali mengatakan, pergilah kamu memadamkan api kamu. Kerana orang yang tidak sembahyang ini bermakna dia akan dicampakkan ke dalam api neraka. Qalu lam nakum minal musalli. Ma salakakum fi saqar. Kenapa kamu dimasukkan dalam neraka saqar? Ditanya di negeri akhirat, mereka jawab qalu lam nakum minal musalli. Mereka mengatakan bahawa kami masa duduk atas muka dunia tidak termasuk di kalangan orang yang sembahyang. Maknanya tidak sembahyang. Dan disebut dalam Al-Quran, wa khalafa min ba'dihim khalfun adha'us salah wattaba'us syahwat. Akan ada anak cicit kita akan datang. Akan ada golongan di akhir-akhir, di belakang, khalfun di belakang, golongan belakang, anak cicit. Khalfun adha'us salah, yakni melengah-lengahkan sembahyang. Wattaba'us syahwat, kerana mengikut hawa nafsu. Boleh jadi tinggal sembahyang kerana hiburan. Boleh jadi tinggal semayang kerana perniagaan. Boleh jadi tinggal semayang kerana pergi jalan raya. Pergi rumah orang. Masuk rumah pergi ziarah raya. Kan tak bagus. Siapa tinggal semayang? Inilah yang berlaku hari ini. Maka ilmu mengenai ibadat kita kena belajar. Ilmu ibadat ini dipanggil ilmu syariat ataupun dipanggil ilmu fiqh. Dan ada pun hadis barang yang wajib daripada tiap-tiap satu daripadanya. Hadis yang disebut talabul ilmi, wajib belajar. Hadis barang yang wajib daripada tiap-tiap satu daripadanya, maka yang difardu bagi hamba daripada ilmu tauhid, yang wajib kita belajar yang berdasarkan hadis tadi ialah ilmu tauhid. Ilmu tauhid wajib belajar. Yakni berkaitan dengan agama, berkaitan dengan ketuhanan, yakni mengenai Allah Ta'ala, wajib belajar. Tapi hari ini ilmu agama orang duduk sisihkan. Orang duduk tinggal. Duduk tinggal ilmu agama. Orang duduk ajar atau anak jauh-jauh boleh, tapi tak belajar ilmu agama. Akhir sekali memanglah orang-orang kafir, kadang-kadang kita ambil ilmu daripada orang kafir. Kita ambil tu semakin lama semakin jauh kita dengan Allah. Orang kafir dia boleh kaji bulan, boleh kaji bumi, boleh kaji binatang, boleh kaji tumbuh-tumbuhan. Tapi tak siapa tahap siapa yang jadi binatang itu. Siapakah yang menjadikan tumbuh-tumbuhan? Siapakah yang menjadikan langit? Inna fi khalqis samawati wal ardh. Sesungguhnya Allah Ta'ala menjadikan langit dan juga bumi. Waqtilafil laili wan nahar, dan juga pertukaran malam dan juga siang. Liayatil liulil albab, hanya memberi peringatan kepada orang yang mempunyai akal. Maka dia kata di sini yang wajib belajar ialah mengenai ilmu tauhid, ilmu mengenai Allah Ta'ala, kadar pada barang yang mengetahui dengan dia akan asal agama. Yakni dalam keadaan kita belajar sampai kita tahu asas-asas agama.
Satu ketika Nabi SAW duduk dalam majlis ilmu. Istala'a alaina rajulun syadidus siyabil bayad. Tiba-tiba datang seorang lelaki yang memakai jubah serba putih. Tak daripada jubah serba, semua serba putih. Syadidus sawadis sa'a, rambut yang sangat hitam. La ya'rifuhu minna ahadun. Kata sahabat Nabi Sayyidina Umar, kami tak kenal. Kami seorang pun tak kenal. Dan tidak ada kesan musafir. Fa'asnada rukbataini ila rukbataini. Dia pun duduk di hadapan Nabi, menyandarkan dua lutut dia bersentuhan dengan dua lutut Nabi. Wa wada'a kaffaini ala fakhizaini. Dan dia letakkan dua tangan di atas dua paha dia. Kemudian dia pun berkata, ya Muhammad, akhbirni anil Islam, akhbirni anil iman. Wahai Muhammad, beritahu aku tentang iman. Nabi menjawab, qala al iman an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Al iman an tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa bil qadari khairihi wa syarrihi. Nabi pun kata, iman itu adalah kamu yakin, kamu beriman, kamu i'tikad dalam hati bahawa Allah Ta'ala itu berkuasa. Beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, beriman kepada kitab, beriman kepada hari akhirat, beriman kepada qadar baik dan juga qadar buruk, semuanya datang daripada Allah. Kata orang tadi, sadaqta, benar kamu wahai Muhammad. Nabi malaikat mari. Yang datang tu lah malaikat. Datang jumpa Nabi, beritahu tentang iman. Maka Nabi pun beritahu iman. Yakni iman tu kamu beriman dengan Allah. Apa maksud beriman dengan Allah? Orang kalau benar-benar beriman dengan Allah, dia kenal Allah. Kita kalau kenal singa macam mana? Adakah kita pergi kat singa, kita pergi terkang dia, pergi peluk dia? Kita peluk dia, dia kekeh kita, mati situ dia. Kalau kita kenal singa, kita tahu macam mana sifat singa. Kita tahu singa ni beken, singa ni macam ni, kita tahu sifat singa. Maka dia kata, hendaklah kamu beriman dengan Allah. Kamu yakin dengan Allah Ta'ala. Yang pertama, Allah Ta'ala itu wujud. Wajib wujud. Wajib Allah Ta'ala itu ada. Wujud Allah Ta'ala tidak seperti wujud makhluk. Itu kita kena yakin. Allah Ta'ala itu wujud. Allah Ta'ala itu ada. Hari ni orang buat tauhid-tauhid, tapi macam Allah Ta'ala tak ada. Macam Allah Ta'ala tak ada rezeki sikit, susah. Padahal Allah Ta'ala uji sikit, rezeki tak ada. Sakit sikit, susah, Allah Ta'ala uji sikit kita. Jadi semuanya datang daripada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala tetap dah rezeki. Sehingga kan orang hari ni lupa cari rezeki, lupa Allah Ta'ala. Siapa tak semayang? Siapa tak semayang? Sedangkan disebut dalam Al-Quran, wallahu khairur razikin. Allah Ta'ala lah yang sebaik-baik memberi rezeki. Maka kita kena belajar ilmu tauhid, kena tahu ilmu tauhid, kena tahu asas-asas tauhid. Bila sebut Allah, kena tahu sifat Allah Ta'ala. Yang wajib kita ketahui ada berapa? Ada 20. Kena tahu sifat yang wajib. Kena tahu Allah Ta'ala sifat macam mana. Lepas tu kena tahu pula sifat yang mustahil bagi Allah. Dan kena tahu perkara-perkara yang harus bagi Allah Ta'ala. Maka dia kata di sini, dan iaitu bahawa engkau ketahui bahawasanya bagimu Tuhan, dan kamu kena tahu bahawa kamu ada Allah Ta'ala. Kamu ada Allah Ta'ala. Kita dok fikir kita asal daripada mana? Orang berkahwin. Siapa masa berkahwin, dia dapat anak. Siapa dapat anak, siapa masa lahirlah anak. Bila lahir anak cukup dekat dah ke dah? Hidung macam mana, mata macam mana, mulut macam mana, ada rambut tak ada rambut macam mana, lahir macam tu. Dah kita nak kata siapa buat? Nak kata mak ayah buat? Mak ayah tak pernah musyawarah dengan ayah. Kita nak buat mata anak kita macam mana? Kita buat hidung macam sikit mak ayah kadang-kadang nak anak lelaki keluar puang, beli baju lelaki, bayi lelaki, nak ke lelaki. Tiba-tiba dapat orang puan. Dan kita nak kata mak ayah yang mencipta dah. Situ kita dapat fikir dah.
Siapakah yang mencipta kita? Maka dia kata kita belajar tauhid biar kita sedar. Dia kata bahawa ketahui, iaitu bahawa engkau ketahui bahawasanya bagimu Tuhan, sehingga mu sedar bahawa kamu ni ada Allah, kamu ada Tuhan. Tuhan yang macam mana? Tuhan yang mencipta kamu. Allah Ta'ala lah yang mencipta kamu. Wallazi khalaqakum. Dialah yang menjadikan kamu. Jadi bila lahir saja, alhamdulillah, mak ayah gembira. Nak kata doktor pun dia dah cara mana, masa dekat nak melahirkan anak je baru dia kabur. Kadang-kadang berjaya melahirkan anak, kadang-kadang tak berjaya, doktor pun tak berjaya. Bukan dia yang mencipta. Jadi akhir sekali lahirlah anak. Bila lahir anak, wa fi anfusikum afala tubsirun, dan pada diri kamu tidakkah kamu melihat adanya kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi biar kita sedar bahawa Allah Taala itu ada. Allah Taala itu ada. Jadi tauhid sampai macam tu. Ada macam mana? Allah Taala memberi manfaat, Allah Taala memberi mudarat, Allah Taala menetapkan rezeki, segala-gala datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini dia kata tauhid. Maka kita pun kena belajar tentang ilmu tauhid. Bila belajar ilmu tauhid, kita sedar Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku jadikan jin dan manusia kecuali untuk mengabdikan diri kepada Allah. Jadi kita dah kenal dah hamba Allah. Kita ni hamba Allah, abdikan diri pada Allah. Dengan cara macam mana? Dengan cara melakukan amal ibadat kepada Allah. Allah Ta'ala perintah kita semayang. Semayang ni bukan ayah kita suruh dah. Nabi pun tidak mesyuarat tentang semayang. Semayang ni datang daripada Allah. Allah Ta'ala direct jemput Nabi naik ke Sidratul Muntaha. Khabar semayang, kamu kena semayang banyak ni. Maka semayang. Bila semayang ni, orang yang semayang, tanda dia kenal Allah Subhanahu wa taala. Maka dia kata di sini, di antaranya wahidan, aliman, qadiran, hayyan, muridan, mutakalliman, basiran, la syarika lahu. Yang didatangkan di sini beberapa sifat Allah. Yang pertama yang esa, Allah Ta'ala yang esa, yang tunggal. Lau kana fihi ma alihatun illallah la fasadata. Kalaulah ada Tuhan selain daripada Allah di langit dan bumi, nescaya binasa langit dan bumi. Kalau ada Tuhan dua, Tuhan langit ada atas, Tuhan bumi